KPM. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, bertemu kembali dalam episod Diet dan Nutrisi yang seterusnya bersama saya Dietitian Nora. Jadi untuk hari ini kita akan terus dengan tajuk yang menarik, iaitu tentang obesiti ataupun obesiti dan juga berlebihan berat badan, yang mana berlebihan berat badan dan obesiti ini dikategorikan sama, tapi ia mempunyai kriteria yang berbeza dari segi kita membuat penilaian tersebut. Jadi untuk remaja dan kanak-kanak, kita tahu remaja dan kanak-kanak adalah satu fasa pembesaran yang sangat pesat. Jadi pemakanan adalah sangat penting. Dan menurut kajian, ia menunjukkan yang obesiti dan berlebihan berat badan untuk kanak-kanak dan remaja di antara 5 hingga 17 tahun adalah gabungannya adalah 29.8%, yang mana ini adalah data yang sangat tinggi. Dan kajian juga menunjukkan 1 daripada 5 anak-anak, maksudnya dalam 5 orang, 1 pasti mempunyai berlebihan berat badan ataupun obesiti. Jadi kita lihat sendiri di rumah kita, ibu ayah, adik-adik, berapa ramai ataupun anak-anak yang berada dalam lingkungan umur tersebut yang mempunyai berlebihan berat badan dan juga obesiti. Jadi carta pertumbuhan adalah satu carta yang kita akan lihat untuk kita menilai ataupun melihat semula sama ada kita punya pembesaran ataupun pertumbuhan anak-anak dan remaja berada pada berat badan yang unggul, indeks susun tubuh yang unggul, ataupun berlebihan ataupun obesiti. Okay, jadi kalau kita lihat kepada growth chart yang disediakan, kalau boleh rujuk yang berada di atas ini, 2 lengkuk di atas akan menunjukkan sama ada overweight ataupun berlebihan berat badan dan juga obesiti. Yang tengah-tengah ini adalah normal, yang di bawah adalah kurang berat badan. Jadi ibu ayah, adik-adik perlu tahu di mana letaknya IGT ataupun BMI bagi mengikut umur untuk mengetahui sama ada IGT tersebut dah jatuh pada lekukan yang menunjukkan adik-adik mengalami obesiti ataupun berlebihan berat badan. Okey, apa punca-punca ataupun punca-punca yang mungkin menyebabkan berlakunya berlebihan berat badan ataupun obesiti di kalangan remaja dan kanak-kanak? Sebenarnya terdapat pelbagai punca. Yang jelas adalah tentang faktor pemakanan itu sendiri, iaitu pengambilan berlebihan makanan ataupun excess calorie intake. Jadi eating habit ataupun corak pemakanan penyumbang kepada peningkatan berat badan yang mana menyebabkan obesiti ataupun berlebihan berat badan. Jadi remaja dan kanak-kanak kadang-kadang mengamalkan tabiat pemakanan yang tidak sihat, iaitu carb snacking yang tidak sihat, mengambil makanan yang tinggi lemak dan juga makan pada tidak mengikut waktu. Tapi ada juga yang kata mungkin sebab genetik dia mempunyai obesiti ataupun berlebihan berat badan, tapi malangnya genetik hanya menyumbang kepada 5% untuk berlebihan berat badan ataupun kegemukan. Okey, jadi antara faktor lain juga selain daripada faktor makan, faktor genetik yang menyumbang 5%, faktor penyakit ataupun medication, ubat-ubat tertentu boleh juga menyebabkan kenaikan berat badan dan juga menyebabkan obesiti ataupun berlebihan berat badan. Dan gangguan tidur juga salah satu punca kepada obesiti dan juga overweight ini. Jadi seterusnya nanti kita akan lihat pula apakah kesan-kesan obesiti di kalangan remaja dan kanak-kanak. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Seterusnya, jom kita lihat pula apakah kesan kepada remaja dan kanak-kanak yang mempunyai obesiti ataupun berlebihan berat badan ini. Dah tentu obesiti dan berlebihan berat badan memberi impak kepada kesihatan mereka. Antaranya mereka boleh cenderung untuk mendapat type 2 diabetes mellitus ataupun diabetes mellitus jenis 2, lebih mudah untuk mempunyai kanser, tekanan darah tinggi ataupun masalah berkaitan kolesterol yang mana jumlah kolesterolnya berlebihan, termasuklah tinggi kolesterol yang tidak baik iaitu LDL. Bukan sahaja itu, bagi mereka yang obes akan juga dapat lihat mungkin ada masalah kepada hati yang berlemak dan juga mempunyai masalah gangguan pernafasan seperti asma, gangguan-gangguan tidur, sleep apnea yang berlaku dalam remaja dan juga membawa kepada keadaan di dalam sampai ke adult ataupun dewasa. Dan tak lupa juga disebabkan oleh obes itu juga akan mempengaruhi mental ataupun tekanan kepada anak-anak ini, kepada remaja ini sebab merasa sedikit inferior ataupun kadang-kadang berlaku diskriminasi disebabkan oleh bentuk badan ataupun berat badan yang berlebihan. Jadi itu mungkin berlaku kesan daripada berlebihan berat badan. Jadi kita akan move on kepada rawatan apa yang sesuai bagi anak-anak ataupun remaja ini untuk treat atau merawat obes ataupun overweight ini. Jadi kalau untuk kedua-dua keadaan akan ada approachment ataupun akan ada approach yang berbeza bagi overweight dan juga obes. Okey. Untuk overweight, mereka yang mempunyai BMI ataupun BMI for age lebih kurang lebih daripada 85 sehingga 95, yang mana dalam keadaan ini targetnya adalah untuk weight maintenance ataupun mengekalkan berat badan anak-anak itu sendiri. Okey, tiada kepentingan sebenarnya untuk menurunkan berat badan, lebih kepada untuk pengekalan sahaja kerana kita tahu anak-anak dalam umur ini nanti akan meningkat dari segi ketinggian. Okay, jadi dengan cara itu sebenarnya mereka akan dapat improve dia punya BMI disebabkan oleh weight maintenance tapi berubah dari segi ketinggian. Jadi tak perlu ada restricted diet, tak perlu ada diet yang terlalu drastik, diet yang terlalu enforce kepada anak-anak ini yang mana kita tahu, kita bimbang disebabkan oleh restricted diet ini menyebabkan anak-anak ini tidak mengambil kalori yang mencukupi untuk tumbesaran ataupun untuk pertumbuhan dan untuk perkembangan. Jadi tak perlu restricted. Pastikan anak-anak ini mengubah sebenarnya cara makan ataupun healthy eating ataupun eating behavior ke arah cara ataupun corak pemakanan yang lebih baik. Okey, kalau yang untuk obes sebenarnya kalau umur 6 hingga 11 tahun tak digalakkan juga untuk ada penurunan berat badan, tapi sekiranya ada penurunan, kita cuma target lebih kurang 0.5 kg untuk per month kehilangan berat badan. Dan untuk remaja, untuk penurunan berat badan disebabkan oleh obes, kita target lebih kurang 1 kg per week. Jadi ada perubahan dari segi rawatan yang mana kita fokuskan untuk yang overweight hanyalah weight maintenance sahaja, tapi untuk obes boleh disarankan untuk pengurangan berat badan, tetapi ia perlulah dipantau oleh pakar untuk melihat supaya tidak ada kekurangan berat badan ataupun penurunan berat badan secara drastik yang dilakukan oleh kanak-kanak ataupun remaja itu sendiri. Jadi ibu bapa, ibu ayah di rumah perlu pastikan anak mengikut cara yang betul, mengubah cara pemakanan kepada healthy eating habit ataupun healthy eating behavior yang lain supaya dapat mempengaruhi BMI mereka, untuk improve BMI mereka tidak berada lagi di dalam lekukan overweight ataupun obes, tetapi berada pada BMI yang normal ataupun BMI yang unggul. Jadi apa metod yang boleh kita terapkan untuk mengubah tingkah laku terhadap pemakanan itu sendiri? Yang pertama, kita boleh stock up ataupun sediakan buah dan sayur yang fresh di rumah. Okay, ini adalah dari segi untuk mengubah tingkah laku. Ada metod yang boleh dilakukan oleh parents ataupun ibu ayah di rumah untuk pastikan ada buah-buahan yang mencukupi, sayur-sayuran yang mencukupi untuk akses kepada anak-anak ini apabila mereka lapar. Jadi kita secara tak langsung mengubah tabiat pemakanan dia
daripada mengambil makanan-makanan yang kurang sihat kepada makanan yang lebih sihat. Yang seterusnya boleh monitor pengambilan jumlah gula ataupun makanan-makanan yang tinggi gula yang diambil oleh kanak-kanak dan remaja ini. Jadi dekat rumah kita lihat balik, kita cek semula sama ada banyak ke makanan-makanan yang kita sediakan itu makanan-makanan yang tinggi gula, yang mana senang easy access untuk anak-anak ini ambil. Kalau kata itu banyak di rumah, mungkin perlu ubah pilihan-pilihan makanan tersebut kepada makanan-makanan yang lebih sihat untuk membantu anak-anak yang obes dan berlebihan berat badan ini. Dan apabila kita fokuskan kepada pengambilan lemak, kita fokuskan kepada pengambilan lemak-lemak yang sihat. Ibu ayah kena celik dan faham apakah lemak-lemak yang sihat dan bantu untuk kenalkan lemak-lemak tersebut kepada anak bagi memastikan makronutrien itu dipenuhi tanpa membuang mana-mana food group ataupun mana-mana makronutrien. Jadi pastikan mengubah corak pemakanan ataupun eating habit anak-anak daripada yang kurang sihat kepada corak pemakanan yang lebih sihat. Itu antara yang boleh parents lakukan di rumah. Bagaimana pula untuk encouragement ataupun yang perlu dilakukan secara family support untuk membantu anak-anak ini mencapai matlamat bagi mengurangkan berat badan untuk mereka yang obes ataupun overweight. Jadi kita tengok pada fokus pertama, ibu ayah kat rumah jangan fokus kepada berat badan anak-anak tersebut ataupun remaja tersebut, tapi fokus kepada manfaat kesihatan yang dapat apabila anak-anak itu mengubah corak pemakanan mereka. Sebabkan dia dah ubah cara makan, dia nampak lebih sihat. Disebabkan sebelum ni dia tak makan sayur, nampak dia makan sayur. Kita akan mention apa sahaja yang kita nampak impak-impak positif yang kita nampak dan kita tidak relatekan dengan berat badan. Sebab kita bimbang apabila selalu disebut tentang berat badan, proses untuk anak itu menurunkan berat badan mungkin terganggu. Okey, yang seterusnya, fokus yang seterusnya adalah family support. Kalau di rumah, kalau anak itu perlu improve dia punya corak pemakanan, jangan bagi anak itu seorang-seorang sahaja yang improve dia punya corak pemakanan, sebab ia perlu berlaku dalam kesemua ahli keluarga. Baik ibu, baik ayah, baik kakak, baik adik, baik abang perlu sama-sama dengan anak-anak tersebut mengamalkan diet yang seimbang, diet yang betul. Jadi kita tak nak anak-anak ni seorang-seorang dia perlu makan makanan yang dikatakan sihat dan lebih seimbang, tapi adik-beradik lain dihidangkan pula dengan makanan yang tinggi lemak, tinggi garam, tinggi gula. Jadi tak adil dan membawa kepada perbuatan yang tidak elok ataupun dapat mempengaruhi emosi anak-anak yang mana kita nak improve dia punya corak pemakanan tersebut. Yang seterusnya dari segi preparation ataupun penyediaan makanan, jadikan proses penyediaan makanan adalah proses penyediaan lengkap kepada semua ahli keluarga. Jadi involvement untuk penyediaan makanan, food preparation daripada semua meal. Kita tahu kita akan sediakan banyak makanan pada setiap hari. Jadi untuk semua meal tu kita boleh bawa anak-anak ini untuk sama-sama brainstorming. Untuk sama-sama brainstorming, pastikan dia mengambil ruang dan kita dengar dia punya pendapat untuk sediakan makanan yang bagaimana mengikut dia punya idea. Jadi kita boleh minta dia bagi pendapat, breakfast nak makan apa, lunch nak makan apa, dinner nak makan apa, sama-sama sediakan plan tersebut, sama-sama prepare makanan tersebut. Jadi dalam tempoh penyediaan tersebut secara tidak langsung sebenarnya dapat membantu anak-anak itu lebih memahami tentang pemakanan sihat dan corak pemakanan yang betul. Jadi ibu ayah perlu explain, perlu terangkan, perlu educate dan memberi ilmu ataupun maklumat-maklumat berkaitan tentang cara ataupun nak betulkan sekiranya ada yang boleh kita tambah baik dari corak pemakanan. Jadi pastikan dia bukan sahaja membantu ataupun turut serta dalam membina menu tersebut untuk pemakanan seharian, tapi turut sama dalam grocery shopping, turut sama dalam preparation makanan tersebut, potong-potong, sediakan dan juga sampai proses memasak, anak-anak itu dilibatkan supaya dia faham bagaimana makanan itu dihasilkan. Itu 3 fokus yang kita perlu pastikan ada family support ataupun melibatkan seluruh ahli keluarga dan ibu pada masa yang sama, ayah pada masa yang sama, menjaga saiz porsi anak-anak supaya tidak berlebihan. Jadi itu adalah antara rawatan ataupun langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh ibu ayah untuk membantu dan memberi sokongan kepada anak-anak yang
berlebihan berat badan ataupun obes. Jumpa lagi selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, bertemu kembali. Jadi dalam proses untuk kita mendapatkan BMI yang normal ataupun ideal untuk anak-anak dan remaja ini, kita perlu pastikan diet mereka yang mereka lakukan itu adalah diet yang sihat. Okey, jadi kita as a ibu bapa, ibu ayah dan juga anak-anak jangan terpengaruh dengan diet-diet ataupun cara-cara pemakanan yang salah. Jadi jangan amalkan diet yang salah yang mana kita tahu diet-diet tersebut mungkin tidak sihat dan tidak sesuai untuk remaja dan kanak-kanak. Yang mana diet-diet tersebut meningkatkan risiko sebenarnya untuk kekurangan nutrien ataupun kekurangan nutrisi ataupun kekurangan makronutrien. Jadi ibu ayah kena guide supaya anak-anak ini tidak terlalu obses untuk turun berat badan, tidak terlalu obses untuk improve BMI dengan mengamalkan diet-diet yang tidak seimbang. Diet yang paling baik, cara pemakanan yang paling baik untuk kanak-kanak dan remaja masih perlu fokuskan kepada diet yang sihat dan seimbang yang mana cukup tenaga untuk tumbesaran, untuk pertumbuhan dan untuk perkembangan mereka dalam fasa remaja dan kanak-kanak. Dan tenaga itu juga sepatutnya mencukupi untuk support kepada aktiviti fizikal anak-anak tersebut. Dan seterusnya, elakkan anak-anak ni daripada skip mana-mana waktu makan. Walaupun kita kata kena kurangkan makan ataupun kena pastikan makanan itu sihat, dengan cara skip ataupun melangkau waktu makan sebenarnya tidak membantu dalam proses untuk mencapai BMI yang ideal. Jadi kekalkan waktu makan dengan betul, fokus kepada setiap kali waktu makan tetapi menjaga porsi makanan tersebut tidak terlalu banyak sehingga meningkatkan jumlah kalori berlebihan daripada yang sepatutnya. Bukan diet saja yang perlu seimbang, jangan dilupakan senaman. Okey, remaja, kanak-kanak perlu lebih aktif bergerak. Jadi limitkan ataupun hadkan masa untuk duduk dan tengok TV, hadkan masa bermain handphone, bermain tab ataupun iPad yang mana ini akan menyebabkan penggunaan tenaga menjadi lebih rendah. Jadi screen time, ibu ayah boleh bantu untuk letakkan had limitasi berapa jam sahaja untuk duduk dan melihat skrin. Selebihnya perlu divariasikan senaman. Jadi kita tak fokus kepada satu-satu senaman kardio sahaja. Kita boleh letakkan resistance training, kita boleh letakkan strength training dan banyak lagi latihan-latihan lain yang sesuai untuk kanak-kanak remaja yang mana boleh membantu untuk menguatkan tulang dan juga membina otot bagi mereka. Jadi perlu diet yang seimbang bersama-sama dengan senaman yang proper dan konsisten. Keywordnya adalah kena konsisten. Tak apa-apa sahaja yang kita buat, perubahan yang kita lakukan, pastikan ada konsistensi. Okey, konsisten. Kita tak buat hari ni, besok kita dah lupa, minggu depan baru kita buat. Tidak. Kita perlu konsisten dan kita akan nampak perubahan tersebut walaupun secara gradual atau perlahan. Jangan harapkan perubahan itu kita terus dapat lihat dalam jangka masa yang singkat. Itu adalah contoh diet ataupun pengamalan cara pemakanan yang tidak sihat. Sepatutnya kita tengok, kita ambil masa sebenarnya, perlu lebih bersabar supaya kita dapat pastikan cara pemakanan itu kita dapat teruskan untuk jangka masa panjang. Ia merupakan satu lifestyle yang boleh kita teruskan, sustainable sehingga kita mampu lakukan cara pemakanan tersebut untuk jangka masa panjang, bukan hanya pada satu-satu masa. Ibu ayah dekat rumah jangan lupa untuk memberikan pujian
kepada anak-anak, untuk anak-anak kekal positif dalam dia punya fasa mengekalkan berat badan yang unggul, corak pemakanan yang sesuai, beri pujian ataupun reward kepada anak-anak ini. Okey, reward yang macam mana? Janganlah bila anak tu dah berjaya, ubah tabiat makan dia daripada suka makan fast food kepada makan makanan buah ataupun sayur. Kita bagi reward pula dia dapat fast food. Sepatutnya seandai kata ada berlaku macam tu, reward yang perlu diberikan kepada mereka adalah memberikan tali skipping contohnya untuk dia lebih aktif bersukan. Dan ibu ayah jangan lupa untuk bantu anak sentiasa ada komunikasi dengan anak-anak untuk pastikan mereka kekal positif untuk penurunan berat badan ataupun untuk kekalkan penurunan BMI berada pada berat badan yang unggul. Itu sahaja untuk obesiti dan juga berlebihan berat badan. Jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Bye. Didik TV KPM